saya peluang berbahas ke atas rang undang-undang Akta Pembakaran 2016. Negara baru saja dan masih jerbu. Ramai yang sakit-sakit. Keadaan tak sihat ini akibat perbuatan mereka yang tak bertanggungjawab. Kita dipahamkan jerbu ini hanya akan berakhir Januari tahun depan. Namun kita masih belum tahu bilakah jerbu ekonomi kita akan selesai. Satu yang dipertua, Bajet 2016. Bajet 2016 baru dibentangkan oleh Perdana Menteri, namun tiada apa yang mengejutkan. Kos pengurusan tetap tinggi, 80.5% diperuntukkan kepada kos pengurusan Datuk Speaker. Hanya 19.5% saja kos pembangunan. Kita lihat MP terlalu puji bajet ini. Puji banyak, tapi hasilnya tak banyak, Datuk Speaker. Saya sangat sedih bila kos pembangunan hanya 20%, lebih kurang dengan tahun lepas saja. Ini boleh berlaku disebabkan oleh meningkatkan harga barang atau perkhidmatan. Ia pengaruhi oleh pengurusan ekonomi negara yang lemah akibat leakage dan rasuah. Dan paling bidik kesan ialah skandal Star 1MDB dan derma 2.6 bilion. Saya percaya jika rasuah dihentikan, kerajaan akan jimat 30 bilion setahun. Kontrak pun banyak runding terus. Ialah yang sebabkan kos naik. Contohnya pembinaan Panponil, highway di Sabah dan Sarawak. Kontrak diberi kepada kronik. Kelapakan pun kata bahawa kontrak disapu oleh syarikat Semenanjung. Persoalannya, adakah kerajaan komited untuk cegah rasuah? Perdana Menteri sendiri disaki rasuah. Itu derma 2.6 bilion dan skandal 1MDB. Saya mau quote apa kata oleh Tun Dr. Mahathir. The UMNO now is all about money. UMNO leader loyal because they get money or something else. They get contract. Satu yang dipertua. Special grant 40% kata Sabah. Saya mendesak kerajaan supaya memberikan grant khas tahunan sebanyak 40% kepada Sabah. Menurut Seksyen 2 bahagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan, Sabah berhak terima grant khas tahunan berjumlah 40%. Ini apa yang ada dalam perlembagaan, bukan di bajet, Datuk Speaker. Adakah Barisan Nasional masih hormat jaminan dan janji dalam perlembagaan dalam Malaysia Agreement tahun 1963? Satu yang dipertua, kelajuan internet. Sebelum itu, saya mau ucapkan tahniah kepada sahabat lama saya, Datuk Seri Saleh, kerana dilantik jadi Menteri Komunikasi dan Multimedia. Congratulations, brother. Cat perkhidmatan internet, Datuk Speaker, di Malaysia terlampau masih mahal, tapi very slow dengan izin. Internet di Vietnam dan Cambodia lebih maju, manakala Malaysia hampir 3 kali lebih perlahan daripada Vietnam. Melalui satu kajian global sehingga April 2015, kelajuan internet di Malaysia berada di tempat ke-126 daripada 192 negara. Saya malu sangatlah, Menteri. Satu yang dipertua, dalam bajet 2014,
kerajaan peruntukan 1.2 bilion ringgit untuk tambah baik infrastruktur telekomunikasi. Ia termasuklah kabel tasa laut. Tujuannya untuk tingkatkan capaian dan kemajuan internet. Saya nak tanya Menteri, bila projek ini akan disiap? Dalam paket 2015 pula, kerajaan telah peruntukan 2.7 bilion untuk bina 1,000 communication tower dan pembinaan kabel tasar laut. Dalam paket 2014 pula, Sabah dan Sarawak dapat peruntukan 850 juta ringgit untuk bangunan kabel tasar laut. Saya minta Menteri berikan apa progres terkini projek-projek ini. Adakah sudah siap atau masih dijalankan? Adakah projek ini telah capai sasaran kerajaan? Kerana internet di Malaysia masih slow. Datuk Yang Di-Pertua, saya lihat antara punca utama internet slow ini ialah kerana monopoli perkhidmatan dan tiada persaingan. Kualiti kelajuan internet hanya dapat ditingkatkan jika kerajaan sedia pecahkan monopoli. Setujukah Menteri? Setuju? Saya mengkisah kerajaan supaya hapuskan tasa monopoli khidmat internet di Malaysia. Dicabar. Tanpa persaingan, kualiti perkhidmatan tak akan pulih. Setujukah Menteri? Kalau ada persaingan, kos akan turun. Setuju tak? Nah, itu setuju. Saya nak tanya juga, adakah Menteri setuju supaya tasa monopoli dihapuskan langsung? Itu dia. Adakah Menteri setuju bagi Sabah dan Sarawak syarikat tempatan dipilih peluang sediakan khidmat internet? Ini setuju tak? Setuju. Saya harap orang Sabah dan Sarawak boleh diberi peluang. Bolehkah Menteri? Harap Menteri boleh ubah segera monopoli industri internet ini. Kita mau lihat dari tempat ke 126 internet speed di Malaysia boleh jadi top 10 dalam dunia. Boleh tak? Dengan izin, ini juga cabaran kepada Menteri yang baru dari Sabah. Datuk Yang Di-Pertua, perkhidmatan PAS, Rapid Transit dan kereta api Sabah dan Sarawak. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kerana kerajaan peruntukan 1 bilion ringgit untuk membina sistem PRT di Kota Kinabalu. Saya harap kerajaan dapat laksanakan segera kerana Kota Kinabalu menghadapi masalah trafik jam yang makin teruk. Soalan saya kepada Menteri, adakah cadangan pembinaan terminal kapal akan masuk dalam cadangan PRT ini? Berapakah stesen yang akan dihubungkan sistem PRT ini? Berapakah jaraknya dan berapa buah bas akan disediakan? Saya harap rancangan ini akan dilaksanakan secara transparan dan tidak jadi projek white elephant. Dengan izin, kita juga mau pilihan kontraktor juga secara transparan. Semoga sistem PRT ini akan memberi kemudahan kepada rakyat dan menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar yang vibrant dan livable. Dengan izin, keduanya, Sabah dan Sarawak akan lebih maju jikalau dengan perkhidmatan kereta api rentas wilayah. Selain daripada jalan raya, hingga sekarang Sarawak tak ada kereta api 50 tahun. Di Sabah pula hanya ada lantasan kereta api tidak sampai 120 kilo pun. Ini pun dari zaman British. Namun pada 2013, kerajaan Malaysia dan Singapura telah setuju untuk melaksanakan projek high speed rail
ia bernilai dalam 50 bilion ringgit Malaysia. Jika projek ini diteruskan, Sabah dan Sarawak kasihan akan ketinggalan 20 tahun atau 30 tahun lagi ke belakang. This is not fair. This view further sideline Sabah dan Sarawak juga. Jadi kita anda apa? Anda buang nggak? Saya mengkesa kerajaan wujudkan sebuah jaringan kereta api yang hubungkan Sabah dan Sarawak. Harap Perdana Menteri ambil perhatian paling serius, itu pun jika Perdana Menteri sayang dan mau balas budi Sabahan dan Sarawakian yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Betul tak? Betul. Satu yang dipertua autonomi di Sabah, di Sarawak. Walaupun Hari Malaysia diingati, sebagai MP dari Sabah, saya ingin ingatkan kerajaan supaya tunaikan semua janji dalam perkara 20 dan 18. Dan saya tuntut supaya sumpah kerajaan pada batu sumpah Keningau diikuti. Inilah sumpah kerajaan dengan darah yang masih ramai tidak tahu. Mengikut adat dan kepercayaan orang asal. Orang yang langgar sumpah akan dimakan oleh sumpah. Tak tahu ke tidak? Saya nak tanya Menteri Datuk Nansi. Tanya. Adakah kerajaan sedia istirahat 3 jaminan batu sumpah itu dan beratakan sebagai warisan negara? Ya, itu brother Putatan bangun. Boleh. Ini brother. Itu nanti habis dulu. Nanti batu sumpah. Menteri. Boleh. Habis dulu sekejap. Menteri. Penjelasan. Saya minta nanti baru-baru. Menteri penjelasan. Soal tidak boleh dulu. Nanti saya bagi sudah bagi lalu. Ini serius, jangan langgar sumpah. Kita kawan. Kita susah itu. Saya tidak tahu siapa yang akan langgar sumpah. Orang Bumi Putra kah? Orang yang Bumi Putra palsu. Ada 3 yang bangun ni. Jangan kacau. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Ada 3 yang bangun. Putatan, Ranau, Sepanggar. Ada satu yang berada di masa. Speaker. Ya. Kita bagi. Mesti kasih. Ya, tak bagi laluan. Sini duduk. Yang berhormat Kota Kinabalu. Ya, Ranau tak beri laluan. Kota Kinabalu. Ya. Satu speaker. Tunjukkan bahawa ada juga waktu sumpah palsu yang diberikan. Jangan langgar sumpah. Setuju apa? Dulu. Saya minta Menteri. Saya minta Menteri. Ini bahaya kalau batu sumpah itu tidak kena bagi laluan. Yang tidak bagi laluan itu kena sumpah. Dia bagi. Nanti kena sumpah. Ini Putatan. Ini sumpah punya hal. Menteri, adakah batu sumpah dianggap? Menteri, adakah batu sumpah dianggap sebagai perlembagaan? Ini kerana dalam batu sumpah atau disebut Kerajaan Malaysia jamin. Yang berhormat, hanya dengan berani. mana satu batu sumpah yang aspirasi dan semangat rakyat Sabah bersama persekutuan dapat dipulihkan. Saya nak bagi amaran keras. Jika kerajaan tak honor segera jaminan pada batu sumpah kali ini, saya yakin PN akan cara truk pilihan akan datang. Ini perlu diingat. Orang yang langgar sumpah akan dimakan oleh sumpah. Fahamkah tidak? Setuju. Siapa yang langgar kena sumpah? Saya setuju. Saya minta penjelasan. Saya minta penjelasan daripada yang berhormat. Yang batu sumpah yang palsu yang dibuat oleh DAP ni, itu yang kena sumpah. batu sumpah palsu. Satu yang tipu tua. Putatan sudah ada gaya kena Satu sumpah. yang tipu tua. Satu yang tipu tua. Gaji semula imbangan kaiduan dan segerakan imbangan di Tawau. Saya mohon kerajaan
hentikan atau tangguhkan dulu pembinaan empangan Kaituan. Kerana baru-baru ini berlaku gempa bumi. Kegagalan juga dirasai di kawasan ini. Ia amat bahaya, ya. Kerajaan perlu hentikan empangan Kaituan seperti empangan Tamputun. Kerana jika berlaku apa-apa, sangat disasar dengan izin. Selain itu, lebih kasihan adalah jika Kaituan Dam diteruskan. Yang hormat, Penduduk kampung akan hilang tempat tinggal mereka yang diwarisi berapa generasi. Ini orang yang pernah buat cadangan nih. Saya minta penjelasan. Ini orang yang buat cadangan. Kasih satu menit. Ya, sila Putatan. Yang soalan saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Kota Kinabalu. Makasih Datuk Yang Ketua. Yang berhormat, ada pernah pergi Kaiduan atau tidak? Itu nombor satu. Yang berhormat, ada lawat ke kawasan itu dan mengenal pasti di mana tempat dia. Kalaulah alasan Yang Berhormat, gempa bumi akan merubuhkan empangan Kaiduan yang belum dibina lagi, bagaimana Yang Berhormat tahu? Yang empangan sekarang yang ada, adakah kebocoran atau pecah? Yang empangan yang kita sudah ada. Yang Berhormat, jangan tipu rakyat lah. Ini seolah-olah mau mengelilukan hutan belit penduduk-penduduk Kampung Kaiduan. Ini tidak betul. Bohong. Jangan membuatkan ini. Bohong. Jangan kena sumpah. Jangan dulu. Sudah tanya baik-baik apa yang mau. Bagus. Oke, baru-baru Putatan sebut satu speaker, dia kata, adakah saya agak pernah pergi tempat itu. Kota Kinabalu ada 4 minit lagi ke tidak kena Yang itu sumpah. aja kacau-kacau. Yang masih tapi. Okey. Ada Kota Kinabalu. Ada 4 minit lagi kalau ikut peraturan mesyuarat kena sumpah. Okey. Ya. Okey. Baru-baru saya camp di dalam kampung 2 di Uru Papar. Adakah Putatan pernah camp di sana 2 malam? Jangan orang kampung. Kalau Yang Berhormat, ini orang yang mencadak. Ini orang yang mencadak kecelakaan itu. Kerana Kota Kinabalu mengeluhkan air pada masa yang akan datang. Ini patut beri kajian dulu sebelum ia boleh dilaksanakan. Bukan Yang Berhormat. Karena untuk mengelilingkan rakyat itu saja. Saya orang teknikal. Satu yang dipetua. Apa yang penting adalah pembinaan empangan di Tawau yang sudah didatangkan sejak tahun 80-an. Tiada seberang itu isu tanah atau gempa bumi. Baru-baru ini Atun Sri Tanjung di Tawau dan kawan-kawan lama saya di Tawau sering buat aduan panggalan air terganggu. Di Tawau ada 1,5 juta penduduk. Masalah ini sangat kronik di kawasan-kawasan yang tinggi dari loji rawatan air. Projek pembinaan empangan di Tawau ini sudah lama dirancang sejak tahun 1980-an. Tetapi sampai sekarang satu tiang pun tiada. Budget tahun ini budget tahun ini sepatutnya telah masukkan projek tersebut, namun tiada sebarang perkembangan. Saya nak tanya Menteri Tenaga, Teknologi dan Hijau Tanah Air, kenapa susah sangat bangunkan projek ini? Saya heran, empangan yang dijanjikan di Tawau sudah lama tapi belum buat. Tanah seluas 650 ekar pun sudah acquire. Pempasan pun sudah bayar. Hanya tunggu duit saja mau laksanakan. Jadi, bilakah duit akan datang sampai untuk buat ini hal? Itu yang bersama. Empangan Tawau ini akan dilibatkan 2 parlimen. Ini bermakna ada 2 MP dan 6 Atun. Ada 8 wakil rakyat serta 2 menteri. Kawangan Atun yang terlibat ialah Palung Apas, Sri Tanjung, Merotai, Tanjung Batu dan Cipating. Dan TAP hanya atas 1 saja di Sri Tanjung. Lain semua Barisan Nasional. Saya nak tanya, kenapa ramai wakil rakyat Barisan Nasional menteri pun tidak boleh buat apa-apa? Ya, Kota Kinabalu, Gulung. Ya,
Saya mengkisah kerajaan pembinaan impangan di tahun dengan segera. Yang terakhir, Dato' Yang Speaker, saya ingin sentuh sedikit mengenai terma 2.6 bilion. Ia isu terma 2.6 bilion sedang disiasat. Persoalan saya ialah, jika terma 2.6 bilion itu sedang disiasat, kenapakah kerajaan tak mau teruskan siasat derma 40 juta atau 16 juta dolar Singapura melipat Ketua Menteri Sabah? Isunya sama saja. Dan saya lihat seolah-olah Ketua Menteri Sabah itu menjadi guru kepada Perdana Menteri. Saya minta juga kerajaan siasat terma 40 juta kepada Ketua Menteri Sabah. Yang penting sekali, kerajaan siasat siapakah yang jumlah punya akaun di Zurich, iaitu UBS AG 23117, dan satu lagi akaun juga di Zurich, UBS AG N/A 21101019. Maklumat ini dari Sarawak Report dan Badan Anti Rasuah ICAC Hong Kong. Saya mohon Bank Negara dan SPRM segera jalankan siasatan bukan semula kes ini. Saya difahamkan ada lebih 100 juta US dollar diberi dari commission atau kickback kontraktor balak-balak jalan Sabah. Jangan lupa, ini adik abang punya kes. Dua kes terma. Dulu bila 40 juta ringgit bila 40 juta ringgit itu dikatakan sebagai terma kepada UMNO Sabah, kes itu selesai. Nanti ini 26 bilion donation pun boleh jadi begitu. Adakah UMNO ini protecting money laundering dan rasuah? Ya, Ketua Kinabalu. Saya percaya isu terma satuan MTB ini tidak diselesai, ekonomi takkan pulih. Saya sokong apa yang Geran Patah tak katakan, supaya PM pulangkan 26 bilion itu kepada Treasury sebagai satu cara untuk selesaikan skandal ini. Pay back to the Treasury, please. Kerajaan mesti siasat habis-habisan. Dengan ini, sekian, terima kasih. Ini Ketua Kinabalu menyokong ke menolak? Tidak menyokong.